1/3 cukup tak ya Rasulullah? Kalau mana dia katalah kita ambil 2 jam, 1/3 2 jam tu aku habiskan untuk selawat pada kau ya Rasulullah, cukup tak? Rasulullah jawab apa? Masyita in zitta fahuwa khair. Terpulang pada kau, tapi lagi banyak lagi bagus. In zitta, kau tambah lagi banyak lagi bagus. Nabi tak nafikan zikir-zikir lain, tapi Nabi kata selawat ni lagi banyak kau baca lagi bagus. Kalau Ubay bin Ka'ab kata kalau suku tak cukup, macam tu setengah lah tu ya Rasulullah. 2/4 cukup tak ya Rasulullah? Setengah. Rasulullah jawab sama juga, masyita in zitta fahuwa khair. Terpulang pada kau tambah lagi banyak lagi bagus. Dan kalau setengah tak cukup, tu ya Rasulullah, kalau begitu 3/4 lah ya Rasulullah, aku ganti, aku tak baca zikir lain, aku baca dengan selawat waktu tu. Rasulullah jawab benda sama juga, masyita in zitta fahuwa khair. Terpulang kau lagi, kau tambah lagi banyak lagi bagus. Dah kalau 3 suku pun tak cukup, kalau gitu ya Rasulullah, boleh tak aku tinggal zikir lain, aku baca selawat je pada engkau? Maknanya katakanlah 2 jam dulu aku peruntukkan untuk baca zikir lain, aku peruntuk kau 2 jam tu untuk selawat pada engkau ya Rasulullah. Okey tak Rasulullah? Rasulullah jawab apa? Kalau engkau buat begitu, dosa kau akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua keperluan kau akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, ni kelebihan selawat ni. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan cuba amal, tuan-tuan start dengan amal. Ulama kata banyak ni berapa selawat? Ulama kata minimum 300, baru dia kata banyak. Kalau cakap 10 apa semua tu baguslah buat, tapi nak betul banyak 300. Tapi saya tak nak sebut tuan-tuan 300. Tuan-tuan cuba buat 1000. Satu hari 1000. Tak lama pun 1000 ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad kan? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad memadai selawat. Walaupun ada yang kata lagi pendek, selawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Tapi selawat Jibril ni ulama susun, cuma dia tidak ada riwayat yang kuat yang sebut begitu kan. Jadi kita kalau nak buat sesuatu, biar ada riwayat yang kuat. Jadi kita punya amalan tu solid lah, ada hadis yang sahih. Selawat Allahumma salli ala Muhammad ni confirm sahih. Sebab apa? Kita baca tahiyat kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau tuan-tuan nak short, tuan-tuan nak baca banyak, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan buat 1000 kali sehari. Tuan-tuan tengok perubahan hidup tuan-tuan. Saya mengajar ni lama dah. Dia ada surau yang saya mengajar lama, saya dah cerita benda ni lama dekat dia. Ada abang tu jumpa saya, dia kata, Ustaz, betul lah Ustaz cakap. Dia kata, saya start Ustaz ajar tu, saya mula amal satu hari 1000 kali. 1000 kali Allahumma salli ala Muhammad. Kalau saya buat kereta pergi kerja, tak sempat sampai Puchong, habis tuan-tuan, habis lah. Saya maknanya dalam tak sampai setengah jam perjalanan pun dia boleh habis. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata betul lah, masalah saya, ada masalah tu ada, tapi dia punya penyelesaian tu cepat. Allah Ta'ala tu gini selesai, Allah Ta'ala tu gini selesai. Saya pun boleh sebutkan tuan-tuan lah, saya hidup saya ni mudah lah, mudah, semua mudah. Kadang kita hajatkan benda tu satu tu, kita rasa macam benda tu tak masuk akal kadang-kadang, tapi Allah Ta'ala bagi laluan macam mana, mudah pula laluan tu. Benda macam tu banyak kali jadi. Tuan-tuan tak cerita, tuan amal selawat. Kerana Nabi SAW dah sebut tadi, kalau kau amal selawat ni banyak, maka dosa kau akan diampunkan oleh Allah SWT, dan urusan kau akan dimudahkan. Ini kelebihan selawat tuan-tuan. Dan kita nak sebut kenapa kita perlu selawat pada Nabi SAW ni, kerana kita perlukan syafaat Nabi SAW. Kita ni kalau Allah Ta'ala hisab, kita ada 1001 sebab yang boleh menyebabkan kita masuk neraka. Macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan ingat orang masuk neraka ni kerana berzina, kerana merompak, kerana mencuri? Tidak tuan. Kadang kerana benda kecil, disangka benda tu kecil, tapi benda tu Allah Ta'ala murka, menyebabkan dia dicampak dalam neraka Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi ada orang yang dibuat dosa besar, tapi ada benda kecil yang Allah Ta'ala redha pada dia, menyebabkan dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan tuan-tuan baca kisah yang masyhur, apa dia, kisah wanita yang pelacur yang bagi minum anjing minum kan. Ikutkan dosa melacur dia banyak, tapi kerana dia buat satu amal kecil yang tu Allah Ta'ala redha, yang tu menyebabkan dia masuk syurga tuan. Sebut tadi kita perlukan syafaat daripada Nabi SAW. Saya nak buat satu kisah. Kisah ni kisah zaman Sufyan As-Sawri rahimahullah, merupakan ulama besar zaman tabi'in. Sufyan As-Sawri ni ulama besar tabi'in, dia ni alim besar. Tuan baca kitab, tuan akan jumpa nama banyak nama Sufyan As-Sawri. Baik, Sufyan As-Sawri ni satu hari dia duduk depan Kaabah. Sufyan As-Sawri ni orang Mekah, duduk kat Mekah, dan dia ada masa lapang duduk depan Kaabah. Kerana apa? Kerana kita kalau pernah buat ibadat, tuan-tuan tengok Kaabah dapat pahala tuan. Kan? Betul tuan, kalau pergi umrah, tak payahlah pergi merayau mall tu senyap sangat. Orang kita ni banyak melontar sangat pergi umrah, melontar. Betul?
Muntah duit, dapat jubah. Dia pergi shopping banyak kan, pergi shopping dia pergi. Banyak masa duduk depan Kaabah. Katalah dah penat baca Quran, tawaf sunat, duduk tengok Kaabah dapat pahala. Jadi sebab gitu bukan selalu kita tengok Kaabah kan. Jadi ni Sufyan Tsauri, dia suka duduk depan Kaabah, dia tengok Kaabah. Ketika dia tengok Kaabah, dia perhatikan ada seorang pemuda ni, langkah dia kecil. Orang tawaf ni biasalah langkah biasa, kerana orang kalau boleh nak cepat habis tawaf. Kadang kalau lambat takut lupa tawaf kan. Tawaf ni mudah terlupa tuan-tuan. Pusing 5 ke 6 dia pusing. Sebab dia tak je semayang. Semayang tuan-tuan tengok sejadah. Tawaf ni tuan-tuan tengok orang, tengok orang leka, tengok askar marah orang apa semua. 6 ke 7 6 ke 7 Jadi biasa orang nak tawaf habis laju. Budak muda ni tawaf kaki kecil je, kecilkan langkah dia, dan mulut dia tukumak kamit. Nak kata sakit, Sufyan Tsauri kata muda sihat budak ni. Lepas Sufyan Tsauri pun tunggu sampailah budak ni habis tawaf. Sufyan Tsauri panggil, kata, wahai anak muda, sini kejap, ada soalan nak tanya. Maka budak muda ni pun datang jumpa Sufyan Tsauri. Dia kata, ya Syekh. Dia kata, kenapa? Dia kata, tadi aku nampak kau tawaf dalam keadaan kaki kecil melangkah, kemudian mulut terkumat kamit. Dia kata, apa yang kau buat sebenarnya? Dia kata, aku setiap langkah aku sebut selawat. Jadi aku kecilkan langkah supaya aku dapat banyak selawat ketika tawaf. Bila satu langkah satu selawat, jadi kecil, banyak selawat boleh buat. Jadi ni dia kata, kenapa begitu? Dia kata macam ni, sebenarnya aku hari itu datang nak tunaikan haji dengan ayah aku. Dan orang dulu kan tunaikan haji naik binatang tunggangan, jauh, makan masa yang lama. Jadi kadang-kadang terpaksa berhenti satu tempat. Jadi aku pergi buat haji dengan ayah aku. Sampai dekat satu tempat berhenti, berehat. Dah tak jauh dah dengan Mekah. Aku berehat, ayah aku meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Tak sempat sampai lagi ke Mekah, dia meninggal dunia. Dan ayah dia ni berubah muka jadi hitam. Jadi hitam legam. Maknanya Allah Ta'ala nak tunjukkan sesuatu. Dan dia pun tahu ayah dia ni adalah orang yang banyak buat dosa. Dia memang kenal, dia tahu ayah dia ni buat dosa. Dan bila ayah dia mati, muka jadi hitam. Allah, dia kata, macam mana ni? Dan nak sampai ke Mekah ni takut. Dia kata takut apa? Takut orang lain datang lagi tanya, tengok je, aib nampak ayah jenazah ayah macam ni. Jadi tuan-tuan jangan ingat cerita tanah kubur tu merepek kan. Yalah banyak merepek kat dalam tu, tapi kisahnya betul. Ada orang yang Allah Ta'ala tunjukkan ketika nak meninggal dia, Allah Ta'ala tunjukkan untuk pengajaran, sebagai pengajaran. Jadi cerita ayah aku meninggal ni, aku pun sedih fikir macam mana ni ayahnya je macam ni, kulit gelap ni, macam mana nak selesaikan masalah ni. Dia mikir, akhirnya dia terlelap dekat jenazah ayah dia. Terlelap. Ketika dia terlelap, datang seorang yang bercahaya wajahnya kan, yang indah rupanya, datang dekat jenazah ayah dia, kemudian bagi salam. Dia pun jawab waalaikumsalam. Dia pun tak kenal orang ni siapa. Kemudian orang ni datang, sapu muka ayah dia tadi, pegang muka dalam mimpi tadi, duduk bagian jenazah ayah dia. Dalam mimpi tu orang tu pegang muka, sapu sampai ke bawah jenazah ayah dia. Berubah terus muka ayah yang daripada hitam tadi jadi cerah. Jadi budak muda ni dalam mimpi tu, dia kata, tuan siapa? Kata. Orang tu jawab, dia kata, kau tak kenal aku? Kata, akulah Rasulullah SAW. Rasulullah datang dalam mimpi. Dia kata, ayah kau ni memang dia ni ahli maksiat, dia banyak buat dosa. Tapi satu amalan dia tak pernah tinggal selawat pada aku. Setiap hari dia ada amal selawat. Tak tahulah jumlah dia berapa, tapi setiap hari dia ada amal selawat. Maka disebabkan dia ni orang yang tak tinggal selawat, hari ni aku datang kerana dia perlukan syafaat pertolongan daripada aku. Hari ni aku datang untuk selamatkan dia pada hari ni. Jadi orang ni kalau lah muka dia hitam berubah jadi cerah, maknanya dosa dia telah diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dapat syafaat Nabi SAW. Lepas jadi begitu, dia tu tersedar daripada tidur, daripada mimpi, daripada tidur dia tu, mimpi dia. Dia tengok jenazahnya dia tu berubah jadi putih. Sebelum dia tidur tu dia hitam, berubah putih. Dia kata sejak daripada tu aku jadi orang yang banyakkan selawat. Dan itu tuan, ni kisah yang daripada Imam Sufyan Tsauri. Jadi kita ni tuan-tuan pun orang yang banyak dosa lah tuan-tuan, orang yang banyak dosa. Jadi salah satu cara kita ni nak selamat ke akhirat adalah talian hayat yang kita ada, yang jadi kelebihan jadi umat Nabi Muhammad SAW ni adalah dengan banyak selawat tuan-tuan. Banyak selawat pada Nabi SAW. Mudah-mudahan ketika kita memerlukan Nabi nanti dekat akhirat, Nabi SAW akan bagi syafaat pada kita dan selamatkan kita. Jadi jangan rugilah tuan. Sejak start hari ni, kalau kita tak amal lagi selawat, cuba amal. Cuba, kalau rasa 1000 tu berat, cuba naik, cuba buat 100.
Kemudian naik 200, naik 300. Tapi 1000 ni tak berat tuan. Cuba tuan buat sekali, 1000 tak berat. Dan katakanlah kita nak bagi istiqamah ni macam mana? Ulama kata istiqamah ni untuk benda sunat, kalau tertinggal qada sampai tahap macam tu. Katakanlah hari ni biasa kita baca 1000, satu hari tu sibuk sangat, terlupa. Ataupun tasbih kita ada satu je, bateri habis pula hari tu, tak boleh nak kira pula kan. Besok beli baru, qada. Semalam, hari ni jadi 2000 kerana semalam punya qada. Tuan-tuan buat begitu, tuan-tuan istiqamah, tuan-tuan nak tinggal pun jadi berat. Dan nanti tuan-tuan dah amal, dah lama, tuan-tuan bagi tahu saya kehidupan tuan-tuan macam mana. Tuan-tuan akan dapati hidup tuan-tuan masalah Allah Ta'ala akan atur cantik je. Hajat tuan-tuan, keperluan tuan-tuan minta, Allah akan bagi. Cuma dia tak adalah kejap kan, tapi Allah Ta'ala akan bagi. Mungkin dalam masa beberapa bulan, mungkin dalam masa setahun, tapi sampai masa yang cantik Allah Ta'ala akan beri kepada kita tuan-tuan. Ni kelebihan selawat yang dunia lagi kita akan nampak kesannya, apatah lagi dekat akhirat nanti. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat memberi manfaat kepada kita semua, menambahkan iman dan amal kita pada Allah Subhanahu wa taala.